بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين warzuqna fahman nabiyyin. Hadirin dan hadirat serta pendengar yang saya kasihi sekalian, pada malam ini saya sambung rukun yang ke-6, i'tidal, yang tak habis bincang itu hari. Saya baca semula yang i'tidal ni, nombor 6. I'tidal serta tamakninah, berhenti. Artinya berdiri betul. Berdiri betul dia kata, maknanya betul-betul berdiri kembali seperti pada ketika membaca Al-Fatihah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'ima." Rawahu Bukhari wa Muslim. Maksudnya, kemudian bangkitlah engkau sehingga berdiri betul kembali. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi berhubung dengan i'tidal ni, dia merupakan salah satu daripada orang panggil apa, rukun sembahyang lah, yang mana kalau tak buat tu dia akan jadi tak sah sembahyang. Bila sebut rukun ni, benda yang ada dalam sembahyang, maka dia ni termasuk dalam rukun pendek. Rukun pendek ni maksudnya ialah rukun yang tak boleh dipanjangkan perlakuan. Ukuran panjang pendek itu ialah kalau sekiranya muat Fatihah, diri i'tidal tadi muat Fatihah dalam keadaan baca yang sederhana, dia kepanjang dah tu, diri panjang tu. Dia jangan muat satu Fatihah. Kalau muat satu Fatihah, dia kepanjang, batal dah sembahyang. Itu kena ambil perhatian tu, jangan lama sampai Allahu liman hamidah dak dengar situ lah. Bagus dah dia nak ingat Tuhan, tapi kita nak ingat ke Tuhan dengan cara yang betul, bukan dengan cara yang tak sah sembahyang. Bahaya tu. Samalah juga dengan duduk di antara dua sujud. Dia adalah rukun pendek. Bila sebut rukun pendek ni, dia kena pendek sungguh lah. Dah panjang tu dia ke macam mana? Kalau muat tahiyat orang wajib. Kalau muat tahiyat tu panjang dah tu duduk tu. Kalau dalam keadaan bacaan yang sederhana. Itu mazhab kita, mazhab Syafi'i. Saya tak nafikan ada dalam kitab Nail al-Awtar. Dalam kitab Nail al-Awtar disebutkan bahawa boleh dia masuk dalam rukun panjang juga. Tapi kita mazhab Syafi'i. Saya nak cerita ni, kita ni berteraskan kepada pemakaian mazhab Syafi'i kita di Terengganu kita ni, kita di Malaysia kita ni. Jadi kita raih lah. Jangan duk nak tukar-tukar gitu dah. Saya tak nafi, memang ada lah dalam kitab Nail al-Awtar mengatakan bahawa Rasulullah SAW dia memanjangkan i'tidal dan dia memanjangkan duduk di antara dua sujud. Tapi yang kita, yang mazhab Syafi'i, kita pakai yang terpakai selama ni, iaitu dia masuk dalam rukun yang pendek. Okey. Dalam kitab Hidayatus Sibyan disebutkan, saya baca sikit dalam kitab ni, dia kata bermula sah i'tidal itu dengan 4 syarat. Pertamanya bahawa adalah ia kemudian daripada sempurna rokoknya. Dia mesti lepas rokok. Dia tak boleh masa lain. Dia kena rokok dulu. Okay? Rokok tu adalah rukun yang kelima. Jadi rukun yang ke-6 ni adalah i'tidal. Keduanya kembali kepada barang yang ada dahulu daripada rokoknya. Makna dia kena berdiri betul. Jangan dia berdiri macam rokok juga. Dia akak sikit je, sici je akak. Lepas tu rok dia pergi sujud. Tu tak sah tu, sebab tak berdiri betul. Tak berdiri betul. Ketiganya, jangan kosak ia dengan kembalinya itu akan yang lain daripada i'tidalnya. Iaitu pada masa dia i'tidal tu, sebab cucu dia cokek dia pun i'tidal, dia pun bangun. Okay? Dia kejut sana, dia melatah, maka dah perlu bangun, sami Allahu liman hamidah, lalu i'tidal tak sah. Semayang tak sah. Sebab apa dia bangun tadi? Sebab dia
terkejut. Cucu dia duduk benda ni, duduk kletek, duduk geli di sini ni, duduk main sini. Cokek dia kata, bangun iktidal lalu dia. Okay? Tapi iktidal tu bukan iktidal yang betul. Itu adalah iktidal yang kejut gitu, tidak ada kosak. Malaikat kerana kejut semata-mata, pada masa itu iktidal itu adalah tidak sah. Walaupun sama je betul dia. Kau laju pula Allah. Sampai Allah lalu, sampai Allah memang darat. Tapi tak sah. Sebab kosak dia adalah lain. Dah kalau keadaan dia begitu, macam mana nak buat? Dia memang kejut. Dia kejut je dia. Bunyi guruh ke bunyi apa, dia duduk tengah rokok, dia kejut, bangun lalu. Dia. Dia pun kata sami Allah liman hamidah. Maka saya kata tadi tak sah dah. Memang tak sah. Sebab dia memang bangun tadi bukan kerana tidak ada nak buat gua ni. Dah kalau dah terbuat gitu, macam mana nak buat? Tak sah bayang. Rokok mula. Kembali rokok semula. Rokok mula, lepas tu barulah iktidal. Ada kalau orang nampak guana tu rokok 2 kali, iktidal 2 kali. Biar orang kata pun dah nak buat guana, guru punya ni lah. Yang kejut ke guru pun ni. Jadi biarlah dah nak buat guana. Ada benda juga kadang-kadang tak boleh ambil kira orang sangat. Tak boleh ambil kira orang sangat, kena kira hukum juga. Macam ke sujud sahwi juga. Kalau orang tak faham, guanalah lepas pada orang ni baca tahiyat pergi sujud pula. Ke tak betul? Otak tak betul guana tak? Tak tiba otak tak betul dah nak buat guana. Orang duk kata. Tapi kita meraihkan hukum lebih daripada kata-kata manusia itu sendiri. Habis. Kemudian saya nak sebutkan sini kisah. Ni saya ambil daripada kitab Hasyah Bajurimi. Saya ada catat sini. Okey, Bajurimi. Satu kisah dalam kitab Bajurimi ni menceritakan sejarah iktidal ni. Ni saya ambil, saya tulis siap-siap dia. Iaitu dalam kitab Hasyah Bajurimi Alal Khatib. Disebutkan satu kisah macam mana berlakunya iktidal dengan sami Allahu liman hamidah. Tidak Allahu akbar. Yang kita tahunya kau lain tu semua Allahu akbar belaka. Allahu akbar. Kita rokok, kemudian kita sujud, kita duduk di antara 2 sujud, kita nak pergi ke tahiyat, kita nak bangun rakaat kedua semua, kita baca Allahu akbar belaka. Dan macam mana dengan iktidal ni sami Allahu liman hamidah. Pelik ni. Sekarang ni pelik ni guana ni. Ada kisah dia ada. Ada dua kitab saya jumpa. Satu dalam kitab Hasyah Bajurimi, satu lagi dalam kitab Fiqhul Wadih yang ditulis oleh Dr. Bakar Ismail. Dalam 2 kitab ni disebutkan kana Rasulullah, ni saya baca ni, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahu akbar kullama yarfa'u minar ruku'. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Allahu akbar setiap kali bangun daripada rukuk. Tidak Allahu akbar juga Rasulullah kata asalnya. Asas sekali ni. Masa permulaan Islam, permulaan semayang tu, Allahu akbar belaka, sami Allahu liman hamidah tak ada. Jadi bangun daripada rukuk Allahu akbar juga. Ni dalam hadis ni kita tahu. Wa fi yaumin minal ayyam ta'akhkhara Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu anis salat. Pada satu hari terlewatlah Sayyidina Abu Bakar anis salat daripada semayang. Dia terlewat pergi ke masjid. Kata riwayatnya semayang asar. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni, dia tambuh dalam hidup dia ni ada masbuk-masbuk tambuh. Bukan masbuk mana, tambuh makna dia nak biar 4 rakaat katakan semayang asar tu 4 rakaat bersama imam lah. Dia nak fadilah tu. Dia tambuh condeng sebung. Gitu. Jadi dia terlewat. Bila dia terlewat khalfa Rasulullah, di belakang Rasulullah, dia pergi ke masjid tapi lewat. Wahazina, dalam keadaan dia susah hati. Ada gedok ni rokok ni. Bila dah rokok tu dah rakaat tu. Kita tak susah macam ni lah. Kita kok pandai. Bukan kok pandai. Langsung nak pergi masjid dah. Kita kata langsung nak pergi masjid, tak mai jemaah, mai rumah gitu ya. Dah. Tapi dia ni cana je sampai kalau boleh serakaat bersama-sama Rasulullah tu tak boleh tinggal kalau boleh. Dan sepadang satu rakaat tu ialah pada rokok dah. Itu. Jadi macam mana wahazina, dia susah hati juga. Tapi zahaba ilal masjid, dia pergi masjid musri'an, dalam keadaan laju. Dia pergi cepat sikitlah. Fawajada anna Rasul mazala fi ruku'. Pada masa dia sampai ke masjid itu, dia dapati bahawa Rasulullah masih dalam rukuk. Walam yarfa' minhu, dan Rasulullah tak iktidal lagi. Fahamidallaha katsira.
lalu dia pun kata alhamdulillah, dan juga dia pun takbir, dia ada dah, dia kata alhamdulillah. Jadi dia pun takbir, dia masuk semayang, dia pun rokok bersama-sama dengan Rasulullah, dengan maksud dia sempatlah mendapat rakaat yang pertama itu. Dia susah hati sangat dah. Gitu. Fanazala Jibril, lalu Jibril pun turun li Rasul, beritahu kepada Rasul dalam semayang. Dah guana ni Jibril kacau semayang ke guana. Jangan fikir gitu, ni urusan agama ni. Urusan agama, dalam mayang ke luar semayang ke, dia tak ganggu khusyuk. Sama telah lagi yang turun tu Jibril, sama telah lagi yang terima wahyu tu pula Rasulullah. Kalau kena kita ni kau memang ada khusyuk. Okey, nisbah pada Rasulullah ni memang orang yang terpelihara daripada benda-benda yang salah. Terpelihara daripada benda-benda yang salah. Jadi Jibril turun pada masa Rasulullah wahwa fi raqaq, pada masa Rasulullah duk rokok lagi. Wa qala lahu, lalu Jibril pun kata kepada Rasulullah, laqad sami'a Allahu liman hamidah. Allah Taala dengar siapa yang puji dia. Kerana Allah Taala dengar siapa yang puji dia kerana apa ni? Kerana dia tu mendapat rakaat ni. Iaitulah Allah Taala dengar Saidina Abu Bakar puji Allah. Dia kata alhamdulillah tadi tu. Alhamdulillah tu dipuji Allah lah. Allah Taala Allah Taala dengar Saidina Abu Bakar kata alhamdulillah tadi. Alhamdulillah tu makna puji dah. Saidina Abu Bakar puji Allah kerana dah rakaat tu. Kemudian yaqsudu Abu Bakrin, dia maksud dia Abu Bakar lah. Lepas daripada tu barulah lepas pada tu dikatakan bahawa qul sami'allahu liman hamidah. Jibril pun kata kepada Rasulullah, sekarang mu jangan kata Allah Akbar dah ni, nak bangun tidak ni, mu kata sami'allahu liman hamidah. Makna apa sami'allahu liman hamidah? Allah Taala dengar siapa yang pujinya. Siapa gitulah kita kata betapalah Saidina Abu Bakar tu hebatnya. Allah Ta'ala ra'i sampai semayang Allah Akbar tukar daripada Allah Akbar kepada sami'allahu liman hamidah, kerana nak meraihkan kata-kata Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu. Inilah hebatnya Saidina Abu Bakar. Boleh kau orang Syiah dia kata la'natullahi ala Abi Bakrin, laknat Allah kepada Abu Bakar. Sedangkan Allah Ta'ala layang perangai Abu Bakar yang macam ni sehingga diabadikan dalam semayang. Diabadikan dalam semayang. Sampai sekarang kita sebut sami'allahu liman hamidah. Begitulah. Jadi sebab tu dia kata bahawa setiap kali semayang fi kulli salatin ila yaumil qiyamah, semayang lepas pada tu sampai ke kiamat, begitulah. Iaitulah dengan sami'allahu liman hamidah. Ni hadis ni bila cek-cek dia bukan hadis sahih. Bukan hadis sahih. Walaupun bukan hadis sahih tapi dimuatkan dalam dua kitab yang saya sebut tadi. Jadi kita nak ambil pengajaran situ, tak apalah tak hadis sahih pun. Tapi sekurang-kurangnya kita ambil pengajaran macam mana sifat yang ada pada Saidina Abu Bakar sehingga Allah Subhanahu Wa Taala ra'i Saidina Abu Bakar tadi sampai ke sami'allahu liman hamidah, tukar daripada Allah Akbar ketika yang tidak seperti yang saya telah ceritakan tadi. Itu. Kemudian timbul persoalan. Timbul persoalan ni, macam mana kita pergi Mekah, kita dengar bila tu imam kata sami'allahu liman hamidah, kita tak kata sami'allahu liman hamidah. Tu apa panggil mubalik tu, maksudnya tu kabang tu lah. Kan dia kata kuat kan tak? Dia kata kuat bagi pihak makmum lah. Sebab dia nak beritahu kepada makmum bahawa tu imam buat begini-begini, maka dibaca kuat lah. Biasanya mubalik Tok Bilal tu lah. Tok Bilal sendiri yang jadi mubalik ni. Sebenarnya mubalik ni yang nak menyampaikan kepada orang lain yang kuat suara macam tu, tak kira siapa pun, tak kira Tok Bilal, orang lain pun boleh. Tak ada masalah. Tapi biasanya adatnya kita kata Tok Bilal lah. Tok Bilal. Sebab Masjidil Haram ni besar kan, orang tak dengar kan. Jadi bila Tok Bilal sebut balik pertukaran rukun tu imam dengan baca kuat Allahu Akbar tadi, maka memudahkan lagi untuk makmum yang belakang yang tak dengar. Jadi macam mana tu kita dengar selama ni, kita di Malaysia kita ni, kita sami'allahu liman hamidah tu imam, sami'allahu liman hamidah juga untuk makmum, sama je. Tak ada lah kita kata tu imam kata sami'allahu liman hamidah,
makmum pun kata Rabbana lakal hamd, lalu ada lah Rabbana lakal hamd, tak ada gitu. Macam mana? Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i kita, siapa-siapa baca dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, masuklah dalam kitab Iqna yang hamba belajar dulu, dikatakan bahawa bila tu imam sebut sami Allahu liman hamidah, kita makmum pun sami Allahu liman hamidah juga. Sebab masalah hak dalam semayang ni kita ikut imam dari segi perbuatan je, tetapi hak bacaan-bacaan semua kita tanggung diri. Fatihah kita tanggung diri, tak imam tak tanggung. Bacaan-bacaan sunat semua kita tanggung sendiri. Kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal ala wa bihamdih, tu tanggungjawab peribadi kita. Kalau kita baca kita dapat pahala, kalau kita tak baca tak dapat pahala lah. Tak berzikir kepada Allah ketika rokok dan ketika sujud. Jadi Tok Imam tak tanggung benda tu. Jadi kita hanya berimankan kepada Tok Imam dari segi sudut perbuatan. Cuma ada juga Tok Imam tanggung, iaitulah pada masa masbuk. Itu sebab nak tawazun, nak supaya ada seimbang. Kalau tidak tak ada seimbang pula. Tak, semayang tak ada seimbang tak. Jadi nak seimbang tu ada sistem masbuk, dipanggil masbuk. Masbuk ni kita akan bincang secara khusus lah. Tak apa masa lagi lah. InsyaAllah bila sampai masa kita bincang lah antara beza di antara masbuk dengan muwafiq. Jadi macam mana tu? Jadi oleh kerana mazhab Syafi'i kita kata bahawa semua benda kita tanggung diri, hak kita, hak pribadi, maka sebab tu sami Allahu liman hamidah tu imam tak mewakili sami Allahu liman hamidah tu makmum. Gitu. Walau macam mana pun ada juga ulama yang mengatakan bahawa seperti Imam Ahmad lah, dia mengatakan bahawa apabila tu imam duk kata sami Allahu liman hamidah, makmum dah sunat dah. Ni saya baca ni, dia punya pandangan dia. Wa huwa qaulul musalli ba'da an ya'tadila qa'iman min ar-raka' rabbana walakal hamd sawa'an kana fadhan aw imaman aw ma'muman yaqulu hal imamu wal fadh ba'da qauli sami Allahu liman hamidah. Kemudian wa yaqtasiru 'alaiha al-ma'mum. Ni disebut dalam kitab ni. Fala yaqulu ma'ha sami Allahu liman hamidah li hadis muwatta, sampai habis panjang sangat hadis tu. Jadi kalau ikut pandangan kedua ni mengatakan bahawa kalau tu imam duk suruh sami Allahu liman hamidah, kita makmum dak sunat dah sami Allahu liman hamidah. Kita hanya kata rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd ataupun rabbana lakal hamd. Sama ada dua, sama ada rabbana walakal hamd, sama ada rabbana lakal hamd, tak ada uat. Atau pulanglah. Tu tak apalah. Begitu keadaannya. Jadi mana hadis dia? Hadis dia ialah kerana anna Rasulullah SAW kana idza iftahta as-salah rafa'a yadayhi hadwa min mankibaihi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahuma kadzalika aidan wa qala sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Kemudian disebut lagi innama ju'ilal imamu liyutamma bih fa idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Sebab hadis panjang sangat hadis ni, saya terjemah hak yang kaitan je, iaitu Rasulullah mengatakan wa idza qala, apabila berkata imam sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, faqulu, hendaklah kamu sekalian makmum ni berkata rabbana walakal hamd. Jadi Rasulullah tak kata apabila tu imam kata sami Allahu liman hamidah, maka kamu semua kena kata sami Allahu liman hamidah juga. Tak. Rasulullah kata kamu faqulu, hendaklah kamu berkata rabbana walakal hamd. Hadis ni ada dalam kitab Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Tu. Jadi ada dua pandangan lah. Jadi siapa-siapa pergi Mekah tu, yang saya cerita ni bukan nak suruh ikut neng. Silap faham pula dah. Nak tukar-tukar mazhab dak ni. Pak marah enggak kalau orang duk kata gitu. Jangan nak tukar-tukar mazhab mudah-mudah dah. Kalau kita pergi Mekah jangan anggap pelik lah. Dan jangan anggap Wahabi kamu gini. Tak kira Wahabi tak Wahabi, itu pandangan ulama. Wahabi ni cerita lain. Tak, Wahabi ni ada masa kita akan ceritalah macam mana Wahabi ni. Kita di Malaysia ni kita tak pakai Wahabi. Sebab Wahabi ni lain sikit dah. Jangan duk bawa Wahabi di Malaysia ni. Jadi saya nak sebutkan bahawa jangan kita kata Wahabi tak Wahabi hokih gini ni. Itu mazhab. Itu adalah pandangan yang dikemukakan oleh ulama-ulama daripada Hanabilah. Daripada ulama-ulama daripada mazhab Hambali. Jadi kita raihlah.
Jangan kata malah nak ikut imam tak sebut sami Allah apa? Masjid ni makmum tak sebut sami Allah liman hamidah dah. Jadi dia ajar gitu, kita pun malah nak ikut, kita tak mau ikut pokok ni. Jangan teruskan sembahyang berjemaah tadi. Begitulah. Jangan anggap pelik lah perkara tu. Cuma kita mazhab Syafi'i kita sami Allahu liman hamidah tu imam, sami Allahu liman hamidah kita juga. Okey, habis. Kemudian macam mana nak sebut sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd saja ke ataupun ada bacaan lagi? Kalau kita tengok dalam kitab Rukunah, saya ambil kitab-kitab mudah ya. Okey, kitab-kitab mudah, kitab Rukunah Abdul Rashid Banjari, kita ambil dah. Kalau kita kata sami Allahu liman hamidah, maka kita disunatkan kata rabbana walakal hamd ataupun rabbana lakal hamd mil as-samawat wa mil al-ard wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min ba'. Waktu yang sunat kita baca. Waktu memang disebutlah dalam kitab-kitab mana pun. Dah dalam kitab Rukunah pun ada sebut. Kalau kita baca dalam kitab Hidayatul Sibiyah pun sebut gini juga. Dia cuma dia tambah Allahumma sikit. Dia tambah depan tu Allahumma. Sebenarnya boleh tak baca hak lain? Boleh. Antaranya kita boleh baca sebagaimana yang disebut dalam hadis. Ni saya baca hadis ni. Iaitu hadis seorang sahabat Nabi. Bila Nabi sebut sami Allahu liman hamidah, dia kata apa? Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Dia baca gitu. Makna boleh lah. Jangan kita anggap waktu je bacaan. Boleh kita baca tadi ni. Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Di mana bila Rasulullah dalam semayang, bila Rasulullah dengar ada orang baca gini, falamma insarafa, bila selesai semayang, qal, lalu Rasulullah tanya, man al-mutakallim, siapa yang kata gitu tadi tu? Berat orang tu. Dia pakai reka je. Dia kata rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Lalu sudah sembahyang. Sebab makna dia, saya nak terjemah ni, makna dia kita puji pada Allah segala puji yang banyak, yang baik dan berkat. Itu maksudnya. Jadi bila sudah sembahyang, Rasulullah pun tanya, siapa yang kata sami Allahu liman hamidah, siapa yang kata rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi tu? Lalu seorang lelaki pun kata, ana, saya. Ingat kena marah dah tak? Pakai reka tu, dia reka je ni. Ni reka. Maka reka sahabat Nabi lain cerita, nanti saya sebut lagi. Qal, lalu Rasulullah pun kata, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha. Aku tengok lebih daripada 30 malaikat sedang berebut-rebut nak tulis. Moleknya perkataan tu. Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Molek. Siapa malaikat berebut nak tulis? Lebih pada 30 malaikat nak tulis. Berebut. Dan ke siapa malaikat mana jangan tanyalah. Hak mana, hak ujung ke, dah kita mana tahu lah, tak payah tanya tu. Tapi ada lah malaikat dang tu. Okay. Makna dia molek sungguh kataan tu. Jadi hukum dia sunat kita sebut selain daripada hak mil'ah tadi tu, kita boleh sebut ni juga, iaitulah rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mudah je dah. InsyaAllah mudah je ngapalnya. Itu di antaranya. Okey. Tiba pun soalan, ada orang tanya. Kalau orang tanya gini gua ni, dah macam mana dia boleh reka? Sahabat ni reka je. Dia nak puji Allah, dia reka ayat dia. Maka kita ni boleh reka ke? Tak, dalam lafaz-lafaz dalam semayang ni, terutama sekali doa dan sebagainya. Maka berdasarkan kepada hak ni, hak saya baca tadi, hadis saya baca tadi, ada seorang ulama nama dia Syekh Abdul Halim Mahmud. Syekh Abdul Halim Mahmud ni Syekhul Azhar. Dia jadi Syekhul Azhar zaman dulu. Dia buat satu kitab, nama dia Al-Ibadat Ahkamun wa Asrar. Tu nama kitab yang dia buat. Dalam kitab tu dia sebut, dia kata dalam dua perkara kita boleh reka. Dalam dua perkara kita boleh reka. Tapi bukan semua, tapi dalam dua perkara ni kita boleh reka. Berdasarkan kepada hadis ni, ambil hadis ni lah. Sahabat reka ni. Iaitu dua perkara apa boleh reka? Doa dengan zikir. Kita boleh reka. Tapi dah jangan lari daripada kalimah-kalimah tu. Jangan kalimah-kalimah yang ada lah. Macam umpamanya kita kata subhanallah, kita nak kata usabbihukallahumma, boleh nak reka gitu. Tapi tak ada orang buat lah dah. Kita ni orang Melayu jangan reka-reka. Kita pakai hak dalam kitab kata gua ni ye lalu lah. Ngapalah. Tak payah reka-reka. Tapi pada dasarnya kata Syekh Abdul Halim Mahmud, kita boleh reka doa dan kita boleh reka zikir. Ini pada pandangan dia berdasar pada hadis ni,
iaitu Syekh Abdul Halim Mahmud dalam kitab dia Ibadah Ahkamun wa Asrar. Walau macam mana pun ada juga ulama yang kata dalam reka, antaranya seperti saya baca dalam satu buku kitab ni, nama dia Atharul Aqidah fi Bina'il Mujtama', dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Naim Yasin. Dia mengatakan bahawa dalam bab zikir, bab doa tak apa nak reka, tapi bab zikir tak boleh reka. Dalam reka dia kena tauqifi, dia kena betul-betul hak dalam hadis kata guna haya, kita tak boleh faham apa. Dia macam mana hak ni reka. Dia reka tapi Rasulullah mengiyakan, tak apa lah. Sebab Rasulullah ada. Bila Rasulullah ada, maka bila Rasulullah dengar, Rasulullah pun boleh ukur lalu. Ni boleh, ni tak boleh. Itulah hak ni boleh. Begitu. Jadi itu beza dah. Jadi gini, kalau Syekh Abdul Halim Mahmud kata dia boleh reka. Jadi sebab tu kita jangan reka lah, payah kita nak reka. Kita orang Jawi, kita orang Melayu ni payah sikit. Nak reka-reka kan salah dah. Salah jadi kan makna lain pula. Walau macam mana pun dalam doa kita boleh reka. Sebab tu kita boleh berdoa dalam bahasa Melayu. Sebab nak cari perkataan SPPM. Hari ni kita susah dah biasa. Kita nak cari PMR, mana ada PMR tak ada. Mana ada dalam hadis, dalam Quran. Jadi kita boleh reka, kita boleh doa dalam bahasa Melayu, tak ada masalah. Wirid boleh ke tak? Kalau Syekh Abdul Halim Mahmud kata boleh. Jadi sebab tu saya lebih setuju pada pandangan ni, orang kata boleh ni. Tapi walaupun gitu, kalau boleh janganlah reka dah. Kalau orang tu pandai bahasa Arab, dia nak reka, tapi dia kena orang panggil, kalau boleh lah. Macam orang kita ni tak usah reka lah. Orang alim. Orang alim orang pandai bahasa Arab. Orang dia deber dalam bidang bahasa Arab. Boleh lah dia reka. Tapi macam mana pun hendaklah dia minta lah pandangan-pandangan orang. Saya duk sebutnya sini sebab ada juga benda-benda hak yang ulama reka yang kita buat hari ni. Sedar tak sedar kita hari ni kita duk baca selawat banyak. Bukan selawat hak perdana tu. Hak selawat perdana biarlah hak tu terdiang lah. Selalu cakap gibat tu. Ni nak cakap selawat-selawat kita baca lepas sembahyang, baca doa. Tu banyak tanya direka oleh ulama. Tapi oleh kerana kita pegang konsep bahawa dalam masalah yang membabitkan zikir, membabitkan masalah doa, kita boleh reka, maka sebab tu kita boleh terima hak yang direka oleh ulama. Umpamanya yang kita nak baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wa afat. Kita baca dalam doa wa taqdi biha jami'al hajat, wa tutahhiruna min biha min jami'i sayyi'at, sampai habis tu. Itu direka oleh ulama. Walaupun ulama yang reka tu dia ambil daripada mimpi. Saya tak katalah dia reka gitu aja, dia ambil daripada mimpi. Ulama yang bernama Syekh Musa Ad-Darir, dia bermimpi jumpa dengan Rasulullah SAW pada masa kapal dia nak karang. Jadi oleh kerana kapal nak karang, tak ada ikhtiar dah. Kalau nak pakai sebab dan musabak, gelang habislah. Tapi pada masa tu dia khelak sekejap, dia mimpi jumpa Rasulullah SAW. Rasulullah hajar doa tu, doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna min jamil sayyi'at. Sahabi dia baca doa tu, Rasulullah pesan baca 1000 kali, insya-Allah kapal kamu akan selamat. Okey. Maka dia pun bila jaga pada tidur, dia pun baca ramai-ramai dah ikhtiar habis dah, tak ada ikhtiar dah. Maka dia baca sampai 300 kali je, masya-Allah Tuhan tolong. Jadi kapal tu tak jadi gelam. Okay. Mana nak reka, nak sebutnya boleh. Tu tak apalah, reka dalam keadaan mimpi gitu. Ada lagi umpamanya doa orang panggil selawat tafrijiyah, yang selalu kita dengar, Allahumma salli ala salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanfariju biha al-uqad wa tanfariju biha al-uqad. Kemudian Allahumma salli wa tanfariju biha al-qurab wa tuqda biha al-hawaij wa husnul khawatim wa yustasqal ghanamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sampai habis dia tu, yang sebenarnya fi kulli lamhatin wa nafasin ada ada ma'lumin lak tu. Jadi kalau kita nak baca selawat yang macam tu, selawat tu direka oleh ulama juga, bukan dalam hadis ada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala salatan kamilatan, ya Allah Tuhan aku selawatlah kepada Nabi Muhammad SAW dengan selawat yang sempurna, wasallim salaman taman, dan berilah salam kepadanya dengan salam yang sempurna, ala sayyidina Muhammad, terhadap sayyidina Muhammad.
kehadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanhallu bihi al-uqad, yang mana selesai segala ikatan, wa tanfariju bihil kurab, selesai masalah, wa tuqda bil hawaiju wa husnul khawatim, dan kita boleh selawat yang menyebabkan kita boleh tertunai hajat dan juga kita dapat husnul khawatim. Tak? Kita boleh ke tak? Boleh. Doa mak-mak boleh. Cuma doa selawat macam tu, oleh kerana dalam selawat macam tu direka oleh ulama, tak apa kita boleh terima. Tapi ada masalah sikitnya, ialah dari segi nahu. Dari segi nahunya iaitulah bihi. Bila perkataan bihi, maksudnya kita berselawat kepada Nabi, kita minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala selesaikan masalah, kata bihi, dengan tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawassul dengan Nabi Muhammad selepas daripada kewafatan Nabi Muhammad SAW ada dua pandangan. Imam Sayuti kata boleh. Imam Sayuti kata boleh. Kemudian ada juga ulama kata tak boleh. Di antaranya Syekh Abdul Aziz Bas, kalau kita baca dalam kitab Syarah Fathul Majid, dia kata tak boleh. Jadi ada kata boleh, ada kata tak boleh bertawassul dengan Nabi selepas daripada kewafatan Nabi. Oleh kerana ada kata tak boleh, ada kata boleh, lebih baik kita baca hok semua ulama kata boleh. Jadi macam mana nak baca? Kekalkan selawat tadi, tapi kita kena tukar sikit. Kita kena tukar sikit domain ni, faham dah? Struktur ayat tu kena tukar sikit. Kena baca guna, kena baca gini. Siapa-siapa dah ingatlah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhallu biha al-uqad. Baca. Wa tanfarju biha al-uqad, al-kurab, wa tuqda biha al-hawaij wa husnul khawatim, wa yustasqa biha wa yustasqa al-ghamamu biwajhil karim. Sampai habislah. Jadi kita tukar daripada bihi tu kepada biha. Kalau kita baca biha, dari segi bahasa Arabnya, biha tu makna balik kepada selawat. Domain tu balik pada selawat. Kalau balik pada selawat, kita bertawassul dengan selawat kita supaya selesai masalah kita ni. Kita minta dengan Allah, selesaikanlah masalah saya, masalah susah hati, masalah apa saya, hidup saya ni, aku minta selesailah ya Allah, dengan bertawassul dengan selawat kepada Nabi. Hak tu ijma' kata boleh, semua ulama kata boleh. Jadi sebab tu kena tukar sikit daripada bihi kepada biha. Minta tolonglah ustaz mana-mana tulis sikit begitu. Jadi kalau kita baca bihi boleh tak? Imam Sayuti kata boleh. Tak apalah kata boleh. Ada pula ulama kata tak boleh. Jadi bila kata boleh tak boleh, jadi balah umur dalam masyarakat. Hak kata boleh, dia marah ke orang kata tak boleh. Orang kata tak boleh, dia marah orang kata boleh. Padahal selawat je dah. Daripada duk balah gitu, baik kita pakai, kita ubah sikit jadi bihi kepada biha. Semua ulama kata boleh. Selesai masalah. A kata boleh, B pun kata boleh. Hak kata tak boleh pun bila sebut biha, semua kata boleh. Sebab apa? Dia termasuk dalam tawassul dengan selawat, tawassul dengan amal soleh. Dia masuk dalam tawassul amal soleh. Bila tawassul amal soleh, dia masuk dalam perkara yang diharuskan. Begitu juga dengan kita nak baca selawat mendapa. Orang nak sebut semua mendapa panggil selawat syifa' mendapa. Selawat syifa' dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa dhiaiha. Dah, kita baca umur tu. Orang ada buat doa. Dah mana tu? Dia ada dua pandangan. Pandangan pertama, tibbil qulub tak ada masalah. Tibbil qulub tu makna dia kita selawat kepada Nabi. Nabi tu tibbil qulub ni pengobat hati kita. Memang Nabi tu obat hati kita, tak apalah. Tak, wadawa wa syifaiha. Kemudian masalahnya wa afiatul abdan wa syifaiha. Wa afiatul abdan ni kalau dalam bahasa Arab dia panggil majaz mursal. Masdar tapi maksud dia fa'il. Ni orang belajar bahasa Arab dia tahulah dah. Makna dia afiatul abdan tu makna afi al abdan. Afi abdan ni orang yang menyembuhkan penyakit badan. Kok ni masalah ni? Ni masalah. Bila sebut Nabi Muhammad ni penyembuh kepada penyakit badan, ada dua masalah, ada dua pandangan lalu. Ada mengatakan takwil, memang Nabi Muhammad ni penyembuh badan kita. Macam mana Nabi Muhammad ajar kita agama Islam, kita pun beramal, jadi daripada sakit jiwa jadi tak sakit jiwa, kerana apa? Ketenangan beramal dengan Islam.
Nah, badan kita pun jadi rengang, jadi termotivasi dengan ajaran Nabi Muhammad. Boleh takwil gitu. Tapi ada juga ulama kata takwil gitu jauh sangat. Jadi seolah-olah macam Nabi Muhammad itu adalah penyembuh kepada penyakit. Ni bahaya ni, dia bawa syirik. Dia kata gitu. Jadi ada dua aliran, dua pandangan. Pada balah gitu, ada pandangan kata boleh, ada pandangan kata tak boleh. Pada balah gitu, maka kita kena tukar sikit. Kena tukar sikit selawat tu kepada betul kita bertawassul dengan selawat. Kita bertawassul dengan selawat dan kita minta dengan Allah. Bukan kita minta dengan Nabi, tapi kita bertawassul dengan selawat. Tapi kita minta dengan Allah. Bunyi dia guna, bunyi dia gini. Siapa dah tulis lah. Yang baca dah. Siapa dah tulis. Bunyi dia gini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan. Kena sebut salatan. As'aluka biha tibbal qulubi wa dawaaha. Kena baca bagi atas. Wa afiyatal abdan wa shifaaha. Kena baca bagi atas lagi. Sama je. Kemudian wa nurul absar wa dhiyaaha. Kena baca bagi atas lagi. Sama je, lafaz dia sama. Cuma bila kita baca gitu, kita menggunakan selawat tu sebagai kita amal tawassul. Tawassul ni kita minta perantaraan dengan Allah melalui tawassul. Dengan selawat pada Nabi, kita minta dengan Allah. Jadi kalau cara yang kedua ni, kita terus minta dengan Allah. Allah lah yang menyembuhkan penyakit kita. Allah lah yang menyembuhkan, mengafiatkan badan kita. Allah segala-gala Allah. Cuma kita tawassul dengan selawat. Maka hukum dia mana? Sepakat ulama kata boleh. Sebab apa? Kita telah bertawassul dengan selawat. Selawat itu adalah amal soleh. Tawassul ni makna dia kita membuat perantaraan. Kita minta dengan Allah, perantaraan tawassul. Jadi apa hukum dia? Kalau tawassul tu dengan amal soleh, semua ulama kata boleh. Jadi macam mana? Selamat tak? Selamat lalu. Pada kita nak baca hok, ada ulama kata boleh, ada ulama dah kata tak boleh, dok baloh gitu semua. Hok ni dok serang, hok ni dok serang, hok ni. Hamba haji enggak kena gitu. Tak? Bila sebut benda ni kau mari lalu, dok marah tak umpamanya. Jadi bila sebut gitu, ada kata ulama kata tak boleh, ada ulama kata boleh. Maka bila kita buat tukar gitu, semua ulama kata boleh. Ada masalah sebab kita bertawassul. Ni saya sebut acak kali sikit ni. Tawassul dengan selawat tu sendiri. Faham? Kalau orang tu dia nak pegang kepada selawat syifa, kata boleh walaupun tanpa tukar tadi, dia takwil pada afiatul abdan tu kepada Rasulullah. Sebagai Rasulullah ni ajaran dia boleh menyembuhkan, merengangkan badan kita. Itu terpulang lah, tak masalah. Jangan balah jangan kita balah pula orang ni nak tegak hak dia, orang ni nak tegak dia. Tapi bimbang, takut balah juga akhirnya. Bunyi selawat syifa, selawat penyembuh, tapi tak sembuh terang. Jika balah dalam masyarakat, baik kita baca benda yang sepakat ulama yang kata boleh. Jadi tadi sebab tu saya kata kita boleh reka selawat. Ulama yang reka selawat, kita ambil lah hak ulama reka tadi. Tapi dalam masa yang sama kita nak lari daripada pertikaian di antara dua pandangan ni. Dua pandangan ni semua hujah kuat belaka ni. Bukan saya kata kita tak boleh belah mana-mana dah. Cuma dalam hati kita cerita lain lah. Kita tak boleh belah mana-mana. Ulama kata boleh, ulama kata tak boleh dengan tawasan ni. Cuma nak selamat, kita cari jalan hak masa saya sebut tadi. Jadi itulah sikit sebanyak berhubung dengan benda-benda yang kita boleh reka bacaan dalam hidup kita, termasuk juga dalam semayang. Saya menarak sikit lah hak dari tadi sebab benda tu ada manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina fiqna wa hadina wa atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu